A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu kita kembali dalam program Saujana Talk Ihya Ramadan daripada Institut Dato' On. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita akan membincangkan tajuk zakat dan kelebihannya. Zakat dari sudut bahasa ialah bersih, suci, bertambah dan berkembang. Zakat juga boleh diertikan sebagai suatu rahmat, kebaikan, penyucian dan peningkatan. Zakat dari sudut istilah ialah mengeluarkan sebahagian harta yang tertentu kepada asnaf yang berhak dengan syarat-syarat yang tertentu. Zakat hanya wajib ditunaikan apabila melepasi beberapa syarat. Antaranya iaitu harta tersebut mencukupi kadar minima iaitu nisab, dimiliki dalam tempoh setahun iaitu haul, dan wajib ditunaikan atas kadar tertentu iaitu 2.5%. Perkataan zakat telah diulang dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 30 kali dan 27 kali daripadanya digandingkan dengan perintah menunaikan sembahyang. Dalam suratul Baqarah ayat 110 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan daripada kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa melihat segala apa yang kamu kerjakan. Kemudian, dari sudut bahasa pula kita nak belajar tentang sedekah. Sedekah bermaksud benar, lurus dan perkara yang diberikan kepada orang lain kerana Allah. Manakala daripada sudut syarak, sedekah bermaksud suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah haul ataupun nisab tertentu sebagai kebajikan yang mengharapkan pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sedekah sesungguhnya tidak dibatasi pemberian dalam bentuk wang dan material, malah juga meliputi sejumlah amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang Muslim sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, di sini kita belajar bahawa bila kita sebut tentang sedekah, sebenarnya ada dua. Satu, sedekah yang wajib namanya zakat. Dan sedekah yang dipanggil sunat muakkad adalah sedekah itu sendiri. Maknanya dalam kehidupan kita ini, kita kena bersedia untuk melakukan sedekah yang wajib dalam bentuk zakat dan sedekah yang sunat dalam bentuk sedekah biasa. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, hukum menunaikan zakat adalah fardu ain ke atas setiap seorang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Zakat punya hikmah dan faedah yang banyak serta memberi kebaikan kepada pengeluar zakat dan juga penerimanya. Di antara hikmah dan faedah berzakat adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, amalan berzakat boleh membiasakan diri pengeluarnya supaya bersifat pemurah dan suka mengerjakan ibadah. Amalan ini juga boleh membuang sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil. Hakikat ini dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan dia juga menyedari bahawa zakat itu lebih ketara kepada penambahan harta daripada menguranginya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya ma naqasat shadaqatun min mal. Artinya zakat itu tidak sesekali mengurangkan harta. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang di antara pengeluar zakat dengan orang lain. Apabila kesedaran ini wujud dalam masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipan mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
Ianya dapat dilihat betapa eratnya jalinan kasih sayang sesama individu di kalangan orang Islam dan masyarakat secara keseluruhannya. Yang ketiga, zakat juga berperanan untuk memastikan sesebuah anggota masyarakat itu menjadi lebih sempurna. Meskipun begitu, terdapat pelbagai keadaan dan unsur-unsur yang memperluaskan jurang perbezaan taraf sosial di dalam golongan yang memerlukan bantuan serta golongan asnaf yang layak. Zakat juga berfungsi memelihara masyarakat daripada jurang perbezaan taraf sosial yang ketara di antara satu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Yang keempat, zakat juga memainkan peranan penting dalam menangani masalah pengangguran. Antara sebab utama yang menyumbang kepada pengangguran ialah kemiskinan. Orang yang miskin tidak punya modal yang minimum untuk menjalankan sesuatu perusahaan ataupun pekerjaan. Oleh itu, jika sistem zakat berjalan mengikut haknya, sudah barang tentu orang yang miskin berhak menerima bahagiannya dan membolehkan mereka menjalankan perusahaan yang dirancang sesuai dengan kemahiran dan kelayakan yang ada pada diri mereka. Yang kelima, zakat merupakan cara yang dapat membersihkan hati daripada segala sifat yang keji yang memberi kesan kepada masyarakat, iaitu sifat berdendam, iri hati, hasad, dengki. Walau bagaimanapun, sifat tersebut akan menjadi barah dalam masyarakat jika tiada lagi sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersimpati. Fenomena ini bukan hanya propaganda yang dilaung-laungkan sahaja, malah ia telah menjadi satu realiti yang nyata dan bukan fantasi yang direka. Apabila zakat dilaksanakan, hasilnya akan jelas kelihatan dan kesannya sangat menakjubkan. Oleh itu, ia dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad, dengki dan iri hati serta mengeratkan hubungan persaudaraan sekalipun mereka berbeza dari segi kemewahan dan kekayaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Kalau kita lihat pesanan daripada ulama terkenal bernama Syekh Ali Al-Jarjawi, mengatakan dalam bukunya Hikmah At-Tashri' wal Falsafatuhu, berkata antara hikmah menunaikan zakat ialah membawa kepada keamanan dalam negara. Beliau memberi banyak alasan dan hujah bagi membenarkan kenyataan tersebut yang jelas menunjukkan bala menimpa masyarakat, negeri ataupun negara dan tempat di mana pengabaian untuk mengeluarkan zakat berlaku. Natijah yang lebih parah lagi membawa kepada pembunuhan, jenayah, pencurian dan juga ramai yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kerana sebab harta benda dan keuangan. Sidang penonton yang berbahagia, amalan berzakat dapat mencapai keimanan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman, iaitu dengan iman yang sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Perkaitannya dengan amalan berzakat adalah tanpa kita sedari, seseorang itu tidak mementingkan dirinya sendiri, malah membantu dalam meringankan beban yang ditanggung oleh golongan yang memerlukan. Dan dalam masa yang sama, amalan berzakat dapat menenangkan hati. Berzakat melatih umat Islam untuk ikhlas dalam menunaikan, dan jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, ianya akan memberikan ketenangan hati kepada pembayarnya. Semoga dengan kita memahami hikmah dan rahsia pensyariatan zakat, menjadikan kita benar-benar faham arti zakat dan faedah di sebalik zakat tersebut. Tuan-tuan, pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang beberapa kisah yang boleh kita jadikan iktibar tentang kelebihan zakat dan sedekah. Mudah-mudahan dengan kisah yang saya akan ceritakan sebentar lagi akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menguatkan semangat kita untuk mengeluarkan zakat dan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Kisah pertama yang saya nak ceritakan pada hari ini adalah kisah Abu Dujanah. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Dujanah Simak bin Kharasah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang berasal daripada kabilah Khazraj ini hidupnya serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami oleh keluarga Abu Dujanah. Suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujanah kerana setiap kali selesai menjalankan ibadah solat subuh berjemaah, dia segera untuk bersiap pulang ke rumah. Maka Abu Dujanah tidak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW sehingga selesai. Maka suatu hari baginda Rasul SAW bertanya, "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu ini tidak mempunyai permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku sehingga selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang? Ada apa?" tanya Nabi. Maka dijawab oleh Abu Dujanah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai satu alasan." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Apakah alasanmu? Cuba kamu berikan." Maka dijawab oleh Abu Dujanah, "Wahai Rasulullah yang sayangi, rumah saya ini berdampingan dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga itu terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjuntai ke rumah saya dan setiap kali ada angin bertiup di malam hari, maka kurma-kurma daripada pohon tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah saya." Maka Abu Dujanah bercerita tentang keadaan hal ehwal rumahnya. Maka dijawab lagi oleh Abu Dujanah, "Wahai Rasul, kami ataupun saya merupakan orang yang tidak berharta, tidak berpunya. Manakala anak saya sering kelaparan, kurang makanan. Dan saat anak-anak saya bangun, apa yang saya dapati mereka makan. Oleh kerana itu, setelah selesai solat, saya akan bergegas pulang sebelum anak-anak saya tersebut bangun daripada tidurnya. Maka saya bersama isteri akan mengumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami dan yang berceceran ataupun yang terdampar di bahagian tanah permukaan rumah kami, lalu kami hantarkan kembali kepada pemiliknya." Kemudian Abu Dujanah melanjutkan, "Suatu ketika saat saya terlambat pulang ke rumah, anak saya telah terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh daripada pohonnya. Maka tak lama menunggu, si anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, nampaknya ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam, mengetahui itu lalu jari-jari tangan saya masukkan ke dalam mulut anak saya itu dan saya keluarkan apa yang ada di sana." Maka disambung cerita tadi tuan-tuan, Abu Dujanah tidak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dan dia tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha." Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api nerakalah yang layak baginya. Maka disambung oleh Abu Dujanah, "Wahai anakku, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Maka ketika itu anaknya menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengeluarkan air kerana sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi, saya katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela. Aku sesekali tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak."
Maka ketika itu tuan-tuan, air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita sayangi berkaca-kaca mendengar pengakuan daripada Abu Dujanah. Butiran air mata mulinya berderai begitu deras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mencari tahu siapakah sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksudkan oleh Abu Dujanah. Maka Abu Dujanah pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa menunggu lebih lama, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang pemilik pohon kurma dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan harga kepada pohon kurma tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Maka ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemilik kurma, "Maukah kamu jika diminta menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali ganda daripada harga pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat daripada batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya daripada mutiara putih, dan di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Maka pemuda munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memiliki sistem jualan bertangguh. Saya tidak mahu menjual apa-apa pun kecuali dengan wang tunai yang tidak pakai janji bila-bila." Maka ketika itu tuan-tuan, ya, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung membayar harga pohon kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan harga 10 kali ganda daripada harga milik Pak Fulan yang kepelbagaiannya tidak ada di kota ini. Maka lebih bagus jenisnya kurma tersebut, wahai," dijawab oleh Abu Bakar. Ya, maknanya ketika itu pemuda munafik tadi terlompat dengan penuh rasa kegembiraan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Bakar dan selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, maka Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu dan dia berjalan mendatangi isterinya, lalu menyampaikan kisah yang baru sahaja terjadi. Maka dikatakan oleh pemuda munafik itu, "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun," ucapnya. Tuan-tuan, takdir Allah berlaku. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kaya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, waktu malamnya si pemuda munafik itu tertidur dengan sangat nyenyak, dan pada keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma tersebut sudah berpindah posisinya. Kini pohon kurma tersebut berdiri di atas milik tanah Abu Dujanah. Allahu Akbar. Seolah-olah tidak pernah sekalipun pohon tersebut tumbuh di atas tanah si pemuda munafik. Allahu Akbar dan subhanallah. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah dan dia kehairanan tiada taranya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa ihsan dan sayangnya kepada Abu Dujanah, dan Abu Bakar sanggup mengeluarkan hartanya untuk menggantikan pohon kurma milik si pemuda munafik dan diberikan kepada Abu Dujanah, dan akhirnya Abu Dujanah boleh sembahyang dan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya dengan keadaan kelang kabut dia balik ke rumahnya semata-mata nak menyelamatkan ahli keluarganya daripada makan makanan yang haram. Sidang penuntun yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita yang pertama yang saya nak ceritakan pada hari ini. Cerita yang kedua yang saya nak kongsikan adalah kisah pedagang tempe dan semut. Kisah pedagang tempe dan semut.
Suatu ketika, ada seorang pedagang tua dan kerjanya menjual tempe goreng. Setiap hari, dia akan berdagang di tepi jalan di tempat yang sama. Yang peliknya, setiap kali ada orang membeli barang dagangan si makcik tua tadi, dia akan ambil seberkas air gula, yang mana dia akan picit dan letak di atas tanah. Dan kelihatan beberapa ekor semut akan makan dan menghurung air gula yang diteteskan di atas tanah tersebut. Maka ada seorang pembeli bertanya, "Makcik, saya perhatikan setiap kali makcik meneteskan air gula, banyak semut yang datang. Boleh saya tahu apakah rahsianya?" Maka makcik tua tadi menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya aku sedang mengeluarkan sedekah yang sunat untuk diriku. Apalah kadarnya? Apakah hitungannya sedikit air gula berbandingkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadaku setiap kali orang membeli tempe daganganku." Ya, maknanya tuan-tuan, ya, bila dia berniaga, dia pastikan setiap kali dapat duit hasil daripada perniagaan dia itu, dia akan bersedekah kepada si semut. Makcik tak rasa rugi ke? Tidak. Makcik boleh beli tanah, boleh pergi tunaikan ibadah haji dan umrah hasil daripada berniaga tempe ini. Inilah keberkatan yang makcik lakukan setiap hari sepanjang makcik berniaga. Hebat kan tuan-tuan? Dengan asbab dia berzakat, dia bersedekah, hasilnya tetap banyak dan penuh keberkatan. Apa makna barakah? An-numuwu wa ziyadah. Benda yang sentiasa berkembang dan bertambah. Dan mudah-mudahan bila kita sering bersedekah, insya-Allah, terutamanya di bulan Ramadan, kita berzakat dan bersedekah, insya-Allah gandaannya berkali-kali ganda lipat, insya-Allah. Itu cerita yang kedua tuan-tuan yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Dan cerita yang ketiga yang saya nak ceritakan pada pagi ini adalah kisah pembedahan jantung. Kisah pembedahan jantung. Tuan-tuan, ada seorang pemuda yang sangat kaya di negara Mesir. Ketika itu dia datang kepada doktor pakar di Mesir berkaitan dengan jantungnya. Dan bila dibuat X-ray, didapati kesemua salur pembuluh darah ke jantungnya telah sumbat. Dan doktor memberitahu sekiranya tidak cepat dia buat pembedahan, ditakuti, ya, pembedahan tersebut tidak berjaya dan akhirnya berlaku kematian. Maka diminta kepada doktor pakar di Mesir untuk membuat pembedahan tersebut. Maka doktor tersebut menyatakan, "Saya tak sanggup membuat pembedahan ini sebab pembedahan ini sangat kritikal. Dan saya ada seorang kawan di Jerman yang boleh membantu anda menyelesaikan masalah sumbatan di jantung anda." Tuan-tuan, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan pemuda tadi merupakan orang kaya. Maka dia kata, "Kalau begitu, doktor, boleh tak tuliskan surat kepada rakan doktor di Jerman, insya-Allah petang ni saya ambil tiket untuk besok saya terbang ke Jerman." Tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku selanjutnya besok, dia pun terbang ke Jerman, berjumpa dengan doktor yang berkenaan untuk X-ray semula dan tengok apakah boleh dilakukan rawatan untuk membuang sumbatan yang berada di salur jantungnya. Maka ketika itu, doktor memberitahu risiko terhadap pembedahan tersebut adalah 50-50. Maka si pemuda tadi berkata, "Doktor, sebelum saya melakukan pembedahan ini, boleh tak saya nak balik sebentar ke negara saya di Mesir?" Dia kata, "Boleh. Bagi saya masa 3 hari sebab saya nak lakukan perkara-perkara yang perlu dan saya nak buat doa selamat dekat kampung saya," dia kata. Alright? Maka dia ambil flight petang itu balik semula ke ke negaranya Mesir. Ya, sampai saja di airport,
driver dia ambil dia di airport. Dan ketika dalam perjalanan balik ke rumahnya itu dia rasa sangat dahaga. Dia kata dengan driver dia, driver, tolong carikan saya kedai yang menjual minuman. Maka apa yang berlaku selanjutnya? Ya, driver tu singgah di tempat shop lot, ya, kedai yang menjual makanan dan minuman serta pelbagai barangan yang lain. Bila dia nak pergi beli minuman sahaja, tuan-tuan, tiba-tiba dia nampak ada seorang makcik tua sedang memungut cebisan-cebisan daging yang dilemparkan oleh penjual daging. Apa yang berlaku selanjutnya? Dia pun jumpa makcik tadi. Makcik buat apa ni? Dia kata, saya sedang pungut daging yang dilemparkan oleh penjual daging yang mana dia tak suka ataupun daging yang tak berapa cantik kualitinya. Dia kata, makcik, mari ikut saya. Maka pemuda tadi bawa makcik tadi kepada si penjual daging. Dia kata, ni duit sebanyak 10,000 pound Juneh Mesir. Ya, ambil duit ini untuk tempoh 2 tahun, makcik ini boleh ambil daging daripada kedai awak setiap minggu, paling kurang sekali dia boleh ambil. Boleh begitu? Setuju? Setuju. Ya, si penjual daging pun setuju. Maka tuan-tuan, makcik tadi tiba-tiba bila si pemuda beri dia sedekah daging setiap minggu gitu dengan duit yang dibayar terlebih dahulu kepada si penjual daging, makcik tadi angkat tangan sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ya Tuhanku, apa jua hajat pemuda ini kau kabulkanlah ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Tuan-tuan, selesai saja urusan tersebut, dia pun beli minuman dia pun balik kat kereta dia pun dia balik ke kampung, ya, buat kendiri doa selamat dan sebagainya. Maka dia terbang balik ke Jerman untuk lakukan pembedahan. Sehari sebelum pembedahan dilakukan, maka dibuat X-ray semula. Maka ketika itu, doktor di Jerman itu terperanjat besar. What happened bila dia tengok keputusan dekat X-ray tersebut? Dia dapati semua saluran yang menyumbati jantung yang tersumbat, semuanya bersih, clear, tak ada sumbatan langsung. Maka dia tanya, dalam tempoh 3 hari kau balik dekat negara kau ni, apa yang kau makan? Apa ubat yang kau ambil? Dia kata, tak ada doktor. I'm just donation, dia kata. Saya cuma buat sedekah saja, dia kata. Maka apa yang berlaku selanjutnya, dia kata, semua sistem ke jantung kau semua dah clear, bersih sebersih-bersihnya, dan engkau telah sihat sepenuhnya. Tuan-tuan, Nabi SAW pesan pada kita, dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Dan bila kita kaji dan kaitkan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, sebenarnya zakat adalah sedekah yang wajib, manakala sedekah yang lain adalah sedekah yang sunat. Dan kalau kita gabungkan di antara yang wajib dan sunat, dia akan jadi powerful. Ya, maknanya dalam hidup kita ni, bila kita jaga hubungan dengan Allah dan kita jaga hubungan dengan manusia, insya-Allah kehidupan kita akan berbahagia dunia sampai ke syurga. Jadi dalam bulan Ramadan ni, saya nak minta kepada semua, ya, bukan setakat bulan Ramadan, dalam bulan-bulan yang lain juga kita perbanyakkan sedekah dan kita pastikan perjalanan hidup kita ini sentiasa diwarnai dengan pemberian. Makin banyak kita bagi, insya-Allah makin banyak kita dapat. The more you give, the more you get. Makin banyak kita bagi, confirm makin banyak kita dapat. Ya, jadi saya nak pesan pada diri saya dan sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jom kita berzakat, jom kita bersedekah. Mudah-mudahan zakat dan sedekah yang kita berikan akan berikan kita keimanan dan keamanan dalam kehidupan, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Ya, kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir
wa la tu'asir fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahu lana fi syahri Ramadan. Barikillahu lana fi syahri Ramadan. Barikillahu lana fi syahri Ramadan. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.